Dapatlah kita takrifkannya sebagai pencetus ke arah perubahan sesebuah negara. Tuntasnya, umat yang baik, umat yang beramal soleh adalah umat pencetus kepada ledakan perubahan negara kita. Maka generasi abrar ahrar penjana transformasi negara mendesak dan mengajak kita untuk sama-sama memahami 3 rentak kronologi di bawah 3 pendirian utama. Dimulakan dengan bagaimana untuk membentuk generasi al-abrar, disusuli dengan kesan generasi al-abrar, dan diakhiri dengan sumbangan yang diperoleh daripada generasi al-abrar. Ketiga-tiga identiti inilah menjadi asas panduan pidato saya. Saudara dan saudari, sifat yang baik serta amal yang soleh serta bebas hidup dari perkara-perkara negatif sudah lama diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana pengabdian dan penghayatan mereka terlalu mendalam terhadap sifat ini, mereka memperoleh pelbagai kejayaan. Daripada bergelempangan dosa mengamalkan adab jahiliyah, mereka mampu mengubah hidup berasaskan Islam. Daripada sekecil-kecil kerajaan Islam, mereka mampu mengubah menjadi sebuah empayar Islam yang meluas, mengalahkan empayar Kristian yang bermaharaja lela setelah sekian lama. Oleh kerana untuk menyahut dan menyambung perkara ini, negara kita telah pun menekankan penerapan generasi al-abrar. Bertepan dengan ini, sebuah universiti sains Islam Malaysia telah pun mengorak langkah meletakkan visi mereka ke arah melahirkan mahasiswa al-abrar. Program transformasi kepimpinan mahasiswa telah pun dilancarkan bagi membentuk mahasiswa al-abrar, bagi membentuk generasi al-abrar serta membina jati diri mereka melalui kesukarelawanan, kepimpinan, kesenian dan kebudayaan. Saudara, langkah ini belum cukup untuk kita bentuk gelombang generasi al-abrar. Oleh kerana itu, kerajaan telah pun menyusuri satu lagi langkah melalui program Islamic Student Outreach yang dikenali sebagai JISO. Melalui program ini, mahasiswa telah pun dihantar ke luar negara, ke 9 buah negara yang terpilih untuk mempamerkan kepimpinan mereka, disokong oleh 3 elemen sokongan yang telah pun ditekenengahkan, iaitu kepimpinan dan khidmat sosial serta khidmat sosial dan pendidikan. Saudara dan saudari, untuk membentuk generasi al-abrar bukannya semudah sesingkat awan menjadi hujan, api menjadi bara, pasir menjadi debu. Ia memerlukan seluruh keringat dan sokongan daripada seluruh rakyat jelata. Saudara dan saudari, setelah kita memahami bagaimana untuk membentuk generasi al-abrar, kita juga perlu tahu kesan yang diperoleh daripada generasi yang menerapkan unsur al-abrar dalam diri mereka. Saudara, benih yang baik apabila dicampak ke laut menjadi pulau yang indah, dicampak ke langit menjadi bintang kejora yang mergermelapan, dicampak ke daratan menjadi mutiara yang berkelipan. Begitulah juga dengan kemunculan alaf generasi al-abrar yang kita impikan selama ini, yang tidak pernah mengenal erti penat lelah dalam mencari lubuk-lubuk ilmu yang kita fahami sekalian. Hadirin dan hadirat, mempunyai kepribadian yang luhur, yang tidak pernah melakukan perkara lalai serta minat untuk mendekatkan diri dengan program-program ilmiah. Generasi seperti inilah yang kita mahukan, kerana ia mampu menjadi pemimpin kepada negara kita, lantas bertanggungjawab atas pimpinannya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'ani ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Mafhumnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan hendaklah kamu bertanggungjawab atas pimpinan kamu. Saudara dan saudari, percayalah, dengan hadirnya generasi al-abrar ini dalam kepimpinan negara kita, ia mampu mengubah 1001 cara, daripada yang buruk kepada yang lebih baru, daripada yang teruk kepada yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan seorang insan yang mampu syahid di Syria semata-mata untuk menegakkan Islam dan agamanya, dakwahnya sendiri. Ianya adik Ahmad Amar. Cukup sekadar ini untuk kita gambarkan individu yang lahir daripada penerapan generasi al-abrar. Saudara dan saudari, pembentukan generasi al-abrar telah kita fahami. Kesan terhadap penerapan individu yang menerapkan unsur al-abrar telah kita fahami. Seterusnya kita juga perlu tahu sumbangan yang diperoleh oleh generasi al-abrar itu sendiri. Saudara dan saudari, setelah sekian maklum,
Generasi Al-Abrar adalah generasi yang baik. Generasi Ahrar adalah generasi yang bebas dari perkara negatif. Apabila kedua-dua elemen ini disatukan, ia akan menghasilkan individu yang mampu menyumbang ke arah menaikkan nama negara dan bangsanya sendiri. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini dengan keberanian 6 orang anak muda Felda yang menjejakkan kaki ke Gunung Everest setinggi 8,844 meter dari paras laut. Kelantangan pemidato antarabangsa kita yang sentiasa mempertahankan nama Malaysia yang tercinta, juga dengan seorang individu yang menjejakkan kaki ke angkasa raya, tidak lain tidak bukan Syekh Muzaffar Syukur, sehingga nama Malaysia bermain di bibir hampir seluruh pelosok dunia. Saudara, inilah hasilnya, inilah sumbangannya daripada generasi Al-Abrar yang kita impikan. Hadirin dan hadirat sekalian, begitu mudah untuk saya simpulkan perbicaraan pada hari ini. Generasi Al-Abrar Ahrar ini sebenarnya generasi yang memiliki sifat dalaman serta luarannya bukan biasa, tetapi luar biasa. Bukan hanya hebat, tetapi sangat hebat. Tidak cukup jika saya sahaja berbicara pada hari ini, tetapi kita bersama tidak mahu berganjak ke arah menuju generasi Al-Abrar. Maka ayolah kita tanamkan tekad bersama-sama untuk menyahut perkara ini. Maka saya tinggalkan hadirin hadirat pada hari ini dengan satu kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali. Jika kamu ini semua ingin melihat masa hadapan negara kamu, lihatlah kepada generasi pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Khairul Irwan